Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazir Mak Zain. Saya orang Kedah. Saya pesara kerajaan persekutuan, menjadi penjawat awam selama 34 tahun dalam jentera kerajaan persekutuan daripada peringkat bawah sampailah peringkat atasan. Jadi pada hari ini saya ingin berkongsi pemerhatian saya lah tentang satu fenomena, satu keadaan yang di mana sebahagian daripada pemimpin dan penyokong pembangkang cuba mengungkit-ungkit kisah lama Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah dan memburuk-burukkan peribadi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya ingin memberi pandangan saya lah bahawa sepatutnya kita mengelakkan diri daripada terjebak dalam perbincangan kes ini. Ada dua sebab. Pertama, sebagai orang tua saya melihat bahawa kes ini sebenarnya dah selesai. Mahkamah dah putuskan. Kita sebagai orang biasa ni kadang-kadang maklumat kita sangat terhad. Kita tak ada pun dalam galeri mahkamah tu, panjang perbicaraan tu, kita tak mampu nak ikut hari-hari. Kita baca pun mungkin tak lengkap. Jadi nak memahami keadaan itu dengan hujah-hujah daripada pihak pembela dan juga pihak pendakwa tu kita tak ikuti. Jadi keputusan penghakiman pun kita tak baca. Tiba-tiba kita pergi duk ulas macam-macam, kita kata kenapa itu, kenapa ini dan sebagainya. Dan apatah lagi bila mahkamah dah buat keputusan dan proses perundangan telah berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Duli yang di-Pertuan Agong telah pun memberi keampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kes ni dah selesai. Kenapa kita nak bangkitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah dilantik oleh Majlis Raja-Raja, oleh Yang Pertuan Agong dah angkat sumpah. Jadi Perdana Menteri dah 2 kali dah bentang belanjawan, nak bentang lagi kali ketiga pada ujung bulan Oktober nanti. Jadi kita kadang-kadang kita tak faham. Cuba kita cek untuk sahabat-sahabat yang masih boleh berfikirlah. Saya cadang supaya semak, pergilah dekat internet senangnya. Tulis tu kes pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita akan dapat fakta. Jadi faktanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 11, saya nak baca ya. Pada 11 bulan Mei, Datuk Seri Anwar Ibrahim, wakil pengarah penjara datang ke rumah Datuk Seri membaca keputusan pengampunan itu pada 11 Mei 2018. Pengarah pegawai penjara di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membaca keputusan tersebut di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi pengampunan penuh dan dia tak sama dengan bantuan-bantuan lain yang pernah menerima pengampunan. Yang berbezanya adalah pengampunan penuh ini sebenarnya dianggap sebagai orang yang tidak pernah melakukan apa-apa kesalahan serta diberi pembebasan serta-merta. Itu fakta nombor 1. Fakta yang kedua, pengarah penjara Sungai Buloh memaklumkan secara resmi Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu tanda tangan apa-apa dokumen selepas dan sebelum dan selepas keluar penjara berbanding dengan bantuan-bantuan lain. Jadi ini keadaan pengampunan penuh dan keputusan ini dibuat mengikut Perlembagaan Perkara 42. Jadi kita yang biasa ni saya ingat tak payahlah duk ungkit-ungkit, benda dah selesai. Keputusan telah dibuat. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni Perdana Menteri dan dia sedang melaksanakan tugasnya. Jadi kita sebagai rakyat kalau ada maklum balas, ada kekurangan di sana sini, bolehlah kita bagi maklum balas, bagi cadangan, penambahbaikan melalui ahli parlimen. Kita bercakaplah di parlimen, tanyalah soalan di parlimen. Itu caranya. Jadi saya bimbang kerana kalau kita terlibat, kita terperangkap dalam takut-takut kita terpalit dalam dosa khazaf, iaitu menuduh orang terlibat dalam dosa-dosa kes-kes macam ni dengan tidak membawa 4 orang saksi. Kita ni dikenakan hazaf dan tidak layak menjadi saksi untuk nikahkan anak-anak kita. Ini saya rasa sangat malang dan kita ni masing-masing kita ni ada amalan masing-masing bagus, kita mengharapkan dapat kesudahan yang baik, tiba-tiba terjebak dalam dosa khazaf. Mudah-mudahan perkongsian saya, pencerahan saya ini ada manfaatnya untuk semua. Pada mereka yang masih boleh berfikirlah sebelum kita menulis dalam media sosial dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.